Kadang-kadang tu diorang ni semua boleh dengar bunyi suara orang mengilai daripada luar rumah. Bunyi tu macam bunyi Pontianak. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia dan salam satu Nusantara. Welcome back guys to Malam Mistik. Nama aku Anas Rahmat, storyteller yang menghantui malam sunyi anda. Buat yang baru singgah channel aku ni, aku ucapkan selamat datang kat korang. Buat yang dah jadi penghuni Malam Mistik ni, tak kisahlah yang daripada dulu lagi ataupun yang baru-baru je jadi penghuni kat channel Anas Rahmat ni, kat channel Malam Mistik ni, korang semua memang awesome. Alright, malam ni aku nak cerita pasal satu kes minyak pengasih, antara spesies sihir yang paling mengarut sekali, yang hanya digunakan oleh kaum-kaum ataupun bangsa lelaki yang lemah, yang lembik, lelaki yang tak gentle lah senang cakap, yang penakut nak try perempuan ni, tapi tak guna dengan cara yang organik, ataupun dengan cara yang lebih best sekali, ayat yang lebih best, lelaki yang tak ada maruah lah. Sampai macam itu sekali aku labelkan orang yang guna minyak guna-guna ni. Tengok, belum apa lagi aku dah mula marah dah. Alright, sebelum tu aku nak bagi tahu dulu cerita pasal minyak pengasih ni. Apa itu minyak pengasih? Atau ada yang panggil minyak dagu ataupun minyak guna-guna. Mungkin ada di antara kita ni ataupun orang-orang atau budak-budak yang moden ni, diorang ni masih tak kenal lagi apa itu minyak pengasih dan bahayanya guna minyak ni. Tapi kalau korang yang dah tahu tu, korang boleh terus je skip ke cerita aku. Aku dah pun letakkan link kat bawah tu untuk korang skip daripada dengar aku membebel ni. Alright, aku cerita sikit lah pasal minyak pengasih. Okay, minyak pengasih ni ataupun minyak dagu ataupun minyak guna-guna ataupun apa pun nama panggilannya tu, biasanya digunakan untuk pergi pikat perempuan, untuk tackle perempuan. Cara nak gunakan mudah je. Hanya calit sikit je kat perempuan yang dia nak tuju tu. Lepas tu confirm perempuan tu ikut punya. Confirm. Nak buat minyak pengasih ni ada macam-macam cara. Ada satu cara ni, yang ni ekstrim sikit cara dia. Orang yang nak buat minyak pengasih ni, dia kena cari orang perempuan yang mati mengandung anak sulung. Lepas tu dia kena bakar dagu perempuan tu dengan lilin ke, dengan pelita ke, dengan apa sahajalah dia kena bakar kat bahagian dagu tu, sampailah dagu tu keluar minyak. So bila dagu tu dah keluar minyak, minyak tu lah yang akan digunakan sebagai minyak pengasih. Sebab itulah namanya minyak dagu. Sebab datangnya minyak tu daripada dagu orang yang dah, tengok mulut aku ni. Sebab datangnya minyak tu daripada dagu orang yang dah mati. So itu tadi aku dah terangkan sedikit sebanyak pasal minyak pengasih ni. So aku nak sambung terus dengan ceritanya. Sebelum tu korang kena bantu aku belanja, subscribe, like dan share dulu guys. Alright, terima kasih. Tunggu apa lagi? Let's roll on Malam Mistik. Let's go. Kisah ni berlaku lebih kurang 5-6 tahun yang lepas. Masa tu si Farhana ni baru je kahwin dengan seorang lelaki pilihan hati dia. Yasir nama dia. Farhana dengan Yasir ni, diorang ni bercinta daripada zaman sekolah lagi. So bila diorang berdua ni dah putuskan untuk berumah tangga, memang mak ayah dua-dua belah pihak ni memang setuju sangat lah. Tak ada bantahan. Diorang suka. Yasir ni dia bekerja dekat atas kapal, kerja offshore. Kalau kata off station je, memang sebulan dia tak balik. Si Farhana pula, dia bekerja dekat sebuah pejabat yang terletak betul-betul dekat tengah bandaraya Kuala Lumpur. Nak dijadikan cerita, waktu ni si Yasir ni kerja off station. So seperti biasa, dah pun jadi rutin si Farhana ni, dia pergi kerja naik LRT. So lepas dia pun parking kereta dia dekat LRT station tu, dia pun ambil train teruslah menuju ke tempat kerja dia. Hari tu, masa kat dalam train tu, memang ramai orang sangat. Berhimpit-himpit orang. Dah macam sardin dah bentuknya.
Tapi bagi Farhana ni benda ni memang perkara biasa je. Tak ada apa-apa pun yang pelik kalau pagi-pagi naik train sesak. Lagilah pula hari tu hari Isnin. So semua orang pun memang berebut nak pergi kerja. So sampai je dekat office, dengan tiba-tiba si Farhana ni dia rasa kepala dia tu berdenyut-denyut sakitnya. Sakit kepala dia tu macam mencocok-cocok. Bila nak masuk sampai ke waktu tengah hari tu, sakit kepala dia tu langsung tak reda pun. Tapi dia jadi makin teruk pula. So dia pun cakap dengan office mate dia yang dia nak balik half day je hari tu sebab tak tahan sangat dah sakit kepala dia. So dia pun balik ke rumah. Sampai-sampai dekat rumah, lepas telan 2 biji Panadol, dia pun tak tunggu lama, terus je landing atas katil, lelapkan mata dia kejap. Masa dia tengah tidur tu, dia mimpi ada seorang laki-laki ni datang tegur dia. Laki ni memang langsung dia tak pernah kenal pun. So bila dia sedar daripada tidur, kepala pening dia tu pun dah mula hilang. Tapi wajah lelaki yang datang dalam mimpi dia tu tetap juga terbayang-bayang kat fikiran si Farhana ni. Sepanjang hari tu, memang wajah lelaki tu sentiasa muncul je kat bayangan otak si Farhana ni. Esoknya seperti biasa, dia pun pergi kerja naik train pagi tu. Dah memang rutin macam tu kan. Tiba-tiba masa kat dalam train tu, dengan tak sengaja dia terpandangkan muka lelaki yang sama dia jumpa kat dalam mimpi dia tu. Lama dia perhatikan lelaki tu, dia tengok lama-lama dia tenung amat-amat muka lelaki tu. Memang sebiji muka lelaki yang dalam train tu sama macam dalam mimpi dia. Dia nak tegur lelaki tu, tapi masa tu train memang sesak sangat. Lagipun dia kan perempuan. Of course lah kan, terasa malu bila nak tegur lelaki yang dia tak kenal kan. Takkanlah dia nak tegur kan. Lama sangat agaknya dia tenung muka lelaki tu, dengan tiba-tiba lelaki tu toleh balik ke arah si Farhana ni. Masa ni memang terus berdegup kencang jantung si Farhana ni. Padahal lelaki tu tak buat apa pun. Cuma lelaki tu just senyum je bila pandangkan muka si Farhana ni. Tapi Farhana ni dia punya panik, macam nak pecah jantung dia. So cepat-cepatlah dia alihkan pandangan dia daripada dia tengok muka lelaki tu, dia toleh ke tempat lain. Dia tengok dekat luar tingkap cermin train. Masa ni otak si Farhana ni memang tak henti-henti fikir pasal lelaki ni. Siapa agaknya lelaki ni? Nak kata handsome, memang suami dia jauh lagi handsome lah daripada lelaki ni. Tapi entah kenapa agaknya jantung dia ni berdegup tak henti-henti bila terpandangkan muka lelaki ni. Jantung dia berdegup kencang tu, macam nak tercabut bila terpandangkan muka lelaki ni. Lain macam betul perasaan si Farhana ni bila fikirkan pasal lelaki ni. Hari tu memang satu hari dia tak boleh nak buat kerja. Setiap waktu dia duk fikir je pasal lelaki ni. Kejap-kejap dia tengok jam. Dia macam tak sabar nak balik ke rumah tau petang tu. Dia tak sabar nak jumpa lelaki tu lagi. So petang tu bila time balik kerja je, dia pun apa lagi bergegas lah terus pergi ke train station nak perhatikan kalau-kalau ada kelibat lelaki tu. Tengah dia duk perhati tu, tengok ke kiri kejap, tengok ke kanan kejap. Dengan tiba-tiba dia ditegur daripada belakang. Rupa-rupanya mamat yang dia duk tercari-cari daripada tadi tu yang tegur dia. Lelaki tu yang tegur dia. Masa ni memang berdebar gila jantung si Farhana ni. Entah kenapa dia berdebar sangat pun, dia pun tak tahu. Bukanlah mamat ni artis ke, bukanlah mamat ni Anas Rahmat ke kan. Bukanlah mamat ni handsome sangat pun. Tapi dia punya berdebar tu memang betul-betul lain macam. Macam ada satu aura dekat lelaki ni tau. Lelaki tu kenalkan nama dia Sani. Hari tu si Farhana ni dia balik lewat sikit ke rumah dia. Sebab si Sani ni ajak lepak minum dekat kafe. Sebelum masing-masing ni nak gerak balik ke rumah masing-masing. So mulai daripada hari tu bermulalah hubungan diorang berdua ni. Di antara Farhana dengan si Sani. So setiap kali kalau kata Farhana ni balik kerja je, sebelum sampai ke rumah tu mesti dia lepak dulu dengan Sani ni. Begitulah rutin dia sejak daripada hari tu. Lagilah pula suaminya kat atas kapal kan. Suami si Farhana ni tak ada kan. Lagipun dia pun tak ada anak kan. So waktunya tu sebelum sampai ke rumah tu, yang rumahnya tak ada orang tu, lebih baik dia dipenuhi bersama dengan si Sani ni. Memang banyak waktu dia habiskan bersama dengan Sani ni lah. Hinggalah satu hari tu bila suami si Farhana ni balik daripada offshore. So nak tak nak memang si Farhana ni kenalah balik awal setiap kali lepas dia balik kerja. Tapi
Walaupun dia balik kerja awal, si Farhana ni sentiasa cari ruang untuk berhubung dengan si Sani ni. Kalau tak dapat jumpa, mesej atau call sekejap pun jadilah. Hari-hari si Farhana ni dia rasa rindu je dengan si Sani. Soalnya cerita ni, bukan si Sani yang beria sangat dekat si Farhana ni, tapi si Farhana ni yang beria-ia sangat dekat si Sani ni. Makin lama perangai si Farhana ni, dia jadi makin melampau. Kadang-kadang tu layan laki dia pun tak nak. Padahal orang tu baru je balik daripada offshore kan. Korang bayang korang kerja offshore, dah lah duduk atas laut berbulan-bulan kan. Bila balik ke rumah tu, of course lah rindu dengan bini kan. Mestilah nak manja-manja, nak romantik-romantik, nak kan. Tapi si Farhana ni, dia punya perangai ni, dia buat tak layan je suami dia tu. Seolah-olah macam suami dia ni macam tak wujud pun. Bila malam time suami dia nak ajak bersama tu, macam-macam lah alasan yang si Farhana ni bagi kat suami dia. Dia kata dia period lah, padahal tak period pun. Dia kata dia penat lah, suami dia ni bau busuk lah, macam-macam lagi lah. Yang si suami ni just sabar je. Akhirnya satu hari tu, si Farhana ni kantoi juga dengan suami dia. Kantoi hubungan dia dengan Sani ni. Memang kecewa gila lah suami si Farhana ni dengan sikap Farhana ni. Memang perang besar lah hari tu. Nama suami dia ni Yasir. Aku lupa nak mention. Yasir nama suami si Farhana ni. Si Yasir ni dia betul-betul tak percaya dengan apa yang berlaku dengan hubungan dia suami isteri ni. Pelik pun dia juga dengan sikap si Farhana ni, dengan tiba-tiba jadi macam tu. Mana tak peliknya kan, dia kenal sangat dengan si Farhana ni. Farhana yang dia kenal ni tak pernah pun meninggi suara dekat dia. Lemah lembut je orangnya. Bayangkanlah suami si Farhana ni hanya dia nak pegang telefon Farhana je masa tu. Terus si Farhana ni marah-marahkan suami dia. Bukan takat marah je, siap dia cabar pula si Yasir ni, suruh ceraikan dia. Tak pelik ke? Hanya nak pegang handphone je sampai macam gitu sekali si Farhana ni punya mengadang. Suami si Farhana ni pun memang banyaklah bertahan dengan sikap Farhana ni. Kalau dulu dengan sikap lemah lembutnya kan si Farhana ni, sekarang ni entah apa-apa lah. Dah memang mengarut dah si Farhana ni. Marah, suka menengking-nengking, suka mengherdik-herdik. Tak boleh langsung ditegur. Asyik nak marah je. Lepas tu kalau kata balik rumah je, terus berkurung kat dalam bilik. Langsung tak ada kemesraan suami isteri. Langsung dah tak ada dah. Akhirnya si Yasir ni pun dah mula tak tahan dengan perangai dengan sikap si Farhana ni. Kalau ikutkan hati dengan perasaan dia, dia nak ceraikan aja si Farhana ni masa tu. Tapi nasib baiklah hati si Yasir ni sentiasa sayangkan si Farhana ni. Dia cuba je bertahan, dia cuba je bersabar. Yelah kan, daripada zaman sekolah lagi bercinta kan. Of course lah sayang kan. Tiba-tiba lepas kahwin je, tak lama lepas kahwin jadi macam ni pula. So memang tak mudah lah bagi Yasir ni nak lepaskan si Farhana ni. Si Farhana ni pula, bila Yasir tanya pasal si Sani tu, Farhana ni dia akan backup gila-gila pasal Sani ni. Langsung tak ada sifat pun nak jaga hati si Yasir ni. Bagi dia, Sani lah everything buat dia masa tu. Last-last, suami si Farhana ni dia decide nak ceritakan hal ni dekat mak mentua dia. Dia nak minta nasihat lah daripada orang tua si Farhana ni. Dia sendiri tak pasti kalau dia ceraikan si Farhana ni, sama ada tindakan tu, tindakan yang betul ke ataupun tidak. So sebelum dia nak ceraikan Farhana tu, dia nak maklumkan sendiri pada mak mentuanya dia ni, maknya Farhana lah ni. Mak mentuanya pula bila dengarkan cerita daripada Yasir ni, dia sendiri macam tak percaya dengan apa yang dia dengar. Tak mungkin anak dia ni bersikap macam ni. Dia tahu Farhana ni jenis yang macam mana. Yelah kan, anak dia kan, takkanlah dia tak kenal. Takkanlah si Farhana ni boleh tergila-gilakan lelaki lain hanya kerana sebab suami dia ni kerja offshore, sebab dia sunyi seorang-seorang kat rumah. Tak mungkin tu alasannya kan. Terus maknya Farhana ni syak mungkin ada sesuatu yang tak kena ataupun berlaku dekat si Farhana ni. Sebab perkara ni berlaku macam mendadak sangat. So maknya Farhana ni suruh Yasir ni hantar anaknya tu balik ke kampung. Maknya nasihatkanlah pada si Yasir ni, janganlah bercerai kan. Bawa lah Farhana ni balik ke kampung, biar maknya yang nasihat. Bincang dulu kat kampung. So Yasir ni pun setujulah dengan cadangan maknya Farhana ni untuk bawa anak dia tu balik ke kampung yang terletaknya kampung tu dekat Negeri Sembilan. Kat kampung, malam tu, masa diorang ni semua tengah tidur, tiba-tiba dengan tak semena-mena si Farhana ni terjaga.
Lepas tu dia terus mengacah-kacah, menjerit-jerit menyebut nama si Sani ni. Meroyan-royan si Farhana ni dia nak balik KL malam tu juga sebab nak jumpa si Sani ni. Lepas tu dia punya meroyan tu dia macam merengek-engek macam budak kecil tau. Asyik duk sebut nama Sani je. Nak balik, nak jumpa Sani, nak jumpa Sani. Perangai dia tu umpama macam budak-budak kecil yang umurnya 5-6 tahun. Yang asyik merengek-engek nakkan sesuatu. Macam tu lah. Masa ni maknya Farhan ni dah boleh agak. Memang betul-betul ada sesuatu yang tak kena dengan anak dia ni. Terus maknya bisik kat telinga si Yasir. Maknya cakap, agaknya bini kau ni dah kena ilmu pengasih ni. Esok kau ikut mak, kita jumpa Pakcik Hasan. Kita minta dia tengok-tengokkan si Farhana ni. Pakcik Hasan ni sebenarnya macam bomoh lah kat kampung tu. Dia memang pandai mengubat orang kalau ada orang kena santau ke, kena buatan orang ke, ataupun apa-apa kes yang mistik-mistik lah. Malam tu, dari pukul 12 malam hinggalah sampai ke azan subuh, si Farhana ni memang tak boleh nak tidur. Macam resah je dia duduk dalam rumah tu. Lepas tu kejap-kejap dia pegang handphone dia. Kejap-kejap dia duduk dekat ruang tamu. Kalau dia tidur pun just kejap je. Lepas tu kalau tersedar terus mengacah-acah merengek sebut nama Sani. Lepas tu sibuk nak balik KL malam tu juga. Si Yasir ni pula asyik kerja memujuk je bininya tu. Seolah-olah macam dia pujuk budak kecil dah jadinya. Macam pujuk budak kecil. Janganlah nangis awak sabar besok kita balik KL. Dia layankan si Farhana malam tu seolah-olah si Farhana ni macam budak kecil. Merengek-engek macam budak minta susu. Nasiblah si Yasir ni penyabar orangnya. Walaupun bininya tu duk sebut nama lelaki lain, tapi si Yasir dia tetap tenang je, relax, cool aja. Dia pun tahu apa yang berlaku ni bukanlah kehendak si Farhana ni pun. Dia kenal sangat dengan isterinya tu. Takkanlah si Farhana ni boleh tergila-gilakan lelaki lain tanpa sebab pun kan. Lagipun diorang berdua ni baru je kahwin. Tak sampai setahun pun diorang ni berkahwin. So mood bahagia tu memang tengah on pun. Esok paginya, tak tunggu lama, si Yasir dengan mak mentuanya tu terus bawa si Farhana ni ke rumah Pakcik Hasan tu. Sampai-sampai rumah Pakcik Hasan, belum sempat pun maknya Farhana ni bagi tahu tujuan dia datang nak jumpa Pakcik Hasan tu kan. Tapi Pakcik Hasan ni dah cakap dulu dah yang dia dah tahu pun tujuan diorang tu semua datang ke rumah dia. Power Pakcik Hasan ni. Tapi masa sebelum tu, masa diorang nak masuk rumah Pakcik Hasan tu, masa kat depan pintu rumah lagi tu, belum sempat pun diorang masuk, tiba-tiba Pakcik Hasan ni jerit daripada dalam. Sambil tu dia tunjuk jari dia betul-betul tepat ke arah Farhana. Lepas tu dia jerit, "Engkau jangan masuk rumah aku. Aku tak izin kau masuk ke rumah aku." Serius betul bunyi Pak Hasan masa tu. So si Farhana ni terkejut jugalah masa tu. Terpinga-pinga jugalah kan. Dah kenapa pula Pakcik Hasan ni tak bagi dia masuk ke rumah. Pakcik Hasan ni pula yang masa tu ternampakkan si Farhana ni dah mula macam terpinga-pinga kan. So cepat-cepatlah Pakcik Hasan ni cakap dekat Farhana balik. Bukan awak. Benda yang ikut awak tu, yang tu tak payah masuk. Yang tu duduk luar. Awak ni semua manusia boleh masuk. Setan duduk dekat luar. Pakcik Hasan cakap macam tu dekat si Farhana. Masa ni memang berderau lah jantung si Farhana kan. Bukan jantung Farhana je yang berderau, jantung Yasir pun berderau bila dengar Pakcik Hasan cakap macam tu. Seolah-olah memang ada orang ikut si Farhana ni. Masa berubat tu Pakcik Hasan pun bagi tahu, sebenarnya Farhana ni dia dah terkena minyak guna-guna, minyak dagu. Itu yang dihuru-hara sangat dengan lelaki tu. So memang tepatlah sangkaan maknya si Farhana ni yang anaknya tu dah kena dengan minyak pengasih ni. Pak Hasan ni cakap lelaki tu cuma nak cuba-cuba je. Dia bukan nak serius sangat pun dengan si Farhana ni. Tapi minyak guna-guna yang dia pakai ni bukan jenis yang biasa-biasa, bukan sembarangan. Boleh tahan jugalah powernya minyak guna-guna yang dia pakai ni. Dia guna minyak daripada dagu orang yang dah mati. Sebab itulah masa Farhana ni datang awal-awal tadi ke rumah Pakcik Hasan ni, yang Pakcik Hasan cakap jangan masuk tu, sebenarnya Pakcik Hasan tu halang pocong yang bersama dengan Farhana masa tu. Dengan Farhana ada pocong. Pocong tu sebenarnya adalah pendamping yang bersama-sama dengan minyak dagu tu. Penjagalah minyak dagu tu. So nak putuskan sihir minyak dagu ni bukan perkara yang mudah. Tapi taklah membawa maksud mustahil untuk diputuskan minyak dagu sihir ni. Cuma kalau nak buat tu kena buat sikit-sikit. Kena buat secara berperingkat. Tak boleh nak terus buang sekaligus sihir tu.
Pakcik Hassan ni cakap kalau tersilap Farhana ni boleh jadi isim. Senang cakap boleh jadi gila dah. So Pakcik Hassan ni dia minta Farhana ni duduk kat kampung je buat sementara waktu. Duduk kat kampung sambil berubat. Jangan balik KL dulu. Dia takut kalau balik KL akan bagi ruang si Farhana ni jumpa si Sani ni lagi. Takut lagi parah pula kalau jumpa si Sani ni. Si Farhana ni pula just akur je dengan apa yang Pakcik Hassan ni cakap. So bermulalah pada hari tu si Farhana ni duduk je kat kampung sambil berubat dengan Pakcik Hassan. Si Yasin ni suami si Farhana ni pula dia just temankan je bini dia. Nasib baik jugalah kebetulan memang dia cuti kerja sebulan sebelum next offshore dia. Yasin ni memang betul-betul suami yang supportive. Untung si Farhana ni. Masa kat kampung tu, kalau kata malam tiba je, macam-macam benda yang berlaku dekat rumah maknya Farhana tu. Bab si Farhana ni jangan cakap lah. Kalau kata masuk jam 12 malam je, mulalah dia meroyan, merengek tak tentu arah, dah macam budak kecil dah. Ada sekali tu dia punya meroyan sampai lari keluar rumah. Merengek nak balik KL. Merengek-engek nak jumpa Sani. Nasib baiklah si Yasin ni ada. Dapat jugalah dia peluk si Farhana ni daripada terus si Farhana ni jadi huru-hara. Nak harapkan maknya memang tak boleh jalan lah. Kan? Apa sangat lah kudrat orang tua kan? Kadang-kadang tu diorang ni semua boleh dengar bunyi suara orang mengilai daripada luar rumah. Bunyi tu macam bunyi Pontianak. Ada waktu kadang-kadang tu siap nampak kelibat pocong daripada dalam rumah. Kejap-kejap kat dapur, kejap-kejap dekat ruang tamu, kejap-kejap dekat bilik. Pocong weh, seram. Yasin ni pula berkali-kali jugalah kalau nampak si Farhana ni tengah leka ataupun tidur je, dia pun pergi ambil phone si Farhana ni. Dia cuba call ataupun message si Sani ni. Tapi Sani ni tak angkat pun, message pun dia tak reply. Seolah-olah macam Sani ni tahu yang message ataupun call tu bukan datangnya daripada Farhana tapi si Yasin. Akhirnya lepas berkali-kali Yasin ni call message si Sani guna handphone si Farhana ni tapi tak ada respon pun, akhirnya dia pun message Sani guna phone dia sendiri. Yasin ni tulis, "Weh bangsat, kalau kau gentle kita jumpa depan-depan lah. Kau nak try bini aku guna setan, cara tu tak cantik bro. Kalau gentle jom jumpa aku depan-depan. Kau set dia mana tempat, aku datang cari kau." Masa ni sebenarnya si Yasin ni memang dah hilang sabar sangat dah. Dah hilang sabar dah pun. Agaknya kalau Sani ni kat depan mata dia ni memang renyuk muka si Sani ni dia kerjakan dia. Tak lama lepas tu si Sani ni reply balik. Dia reply balik babe. Dia reply balik apa yang si Yasin ni message. Berani juga Sani ni. Dia tulis, "Sorry bro, aku tak tahu Farhana ni bini orang." Pendek je dia tulis macam tu. Si Yasin ni bila si Sani ni dah reply, cepat-cepatlah dia terus call si Sani. Masa dia call tu memang tengah membuak-buak marahnya. Si Yasin ni memang betul tengah membuak-buak, memang berangin betul satu badan ni. Tapi si Sani ni dia tak ada keberanian agaknya nak mengangkat call daripada Yasin tu. Mungkin lato-latonya tu terkelup sekejap agaknya. Mungkin lah. Lepas tu terus Sani ni offkan handphone dia. Diam tak diam dah nak dekat sebulan si Farhana dengan Yasin ni dekat kampung. Nampak jugalah perubahan Farhana ni. Makin lama Farhana ni makin nampak elok dah. Berkali-kali jugalah si Farhana ni pergi berubat dengan Pakcik Hassan. Dah tak ada lagi dah si Farhana ni meroyan-royan sebut nama si Sani tu. Tak ada jugalah gangguan bunyi Pontianak ke ataupun pocong dalam rumah lagi. Dah tak ada dah. Farhana ni pun dah nampak mesra dengan suaminya balik. Pakcik Hassan ni beritahu juga, ilmu pengasih yang Sani ni kenakan dekat si Farhana ni dah diputuskan pun rantaian dia. Bukan sebab Pakcik Hassan ni yang putuskan pun, tapi Sani ni sendiri yang putuskan ilmu pengasih tu pada Farhana. Sebab itulah si Farhana ni dia cepat sembuh. Tapi Pakcik Hassan ni dia pesan juga. Dia pesan dekat si Farhana ni, dia pesan dekat si Yasin ni jangan terlalu selesa sangat. Benda ni boleh berlaku lagi sekali. So dia minta Farhana ni hati-hati je. Si Farhana pula bila dengar apa yang Pakcik Hassan ni beritahu, dia ambil keputusan nak berhenti kerja terus. Macam trauma dah dia kata. Lepas daripada saat tu, kalau kata Yasin ni kerja offshore, si Farhana ni dia akan balik kampung.
Dia duduk je dengan mak je tu, temankan maknya kat kampung. Lagipun maknya tu pun seorang-seorang je kat kampung. Dia nak bawa maknya balik ke KL, tapi maknya tu tak nak pula. Maknya tu risau ayam itik dekat kampung. So dia je lah yang balik ke kampung, temankan maknya. Kalau suaminya tu tak ada, suami tu pergi bekerja. Farhana ni cakap, mungkin si Sani ni calik minyak dagu tu masa dekat dalam train agaknya. Dalam keadaan sesak tu kan. Mungkin lah si Sani ni ambil kesempatan masa time tu. Tapi kenapa si Farhana ni yang jadi mangsa si Sani ni, yang tu si Farhana ni pun tak tahu. Mungkin si Sani ni just random je agaknya. Farhana ni, dia memang harap sangat lah, janganlah ada lagi perempuan lain yang terkena macam dia. Mujurlah suami dia ni supportive. Kalau kena jenis suami yang tak pakai siasat, agaknya dah bercerai dah si Farhana ni. So awet-awet dekat luar sana, boleh jadikan cerita Farhana ni sebagai satu pengajaran. Kena sentiasa berhati-hati dan alert. Zaman sekarang ni memang ramai yang suka ambil kesempatan. Aku terfikir korang rasa ada tak lelaki yang terkena minyak dagu ni? Korang pernah dengar tak? Korang agak-agak lah kan, kalau perempuan yang calit dekat lelaki minyak dagu ni, agak-agak minyak dagu tu mujarab ke tidak? Kalau korang ada pengalaman ni, kalau korang ada jawapan ni kan, aku minta jasa baik korang, sila gatalkan jari korang tu untuk komen dekat bawah ni. Bagilah tahu aku pendapat korang pasal minyak dagu ni kan. Manalah tahu korang ada kawan lelaki yang kena calit minyak dagu dengan perempuan. Aku tak ada kawan macam tu. Kemungkinan korang ada, korang ceritalah kat aku. Aku nak tahu juga apa reaksi minyak dagu ni kalau kena dekat lelaki pula. Alright. Okay guys, habis dah cerita malam ni. Terima kasih buat korang yang dengar cerita aku ni sampai habis. Terima kasih juga buat korang yang bantu like, komen dan share channel Anas Rahmat ni. Hingga kita jumpa lagi di malam mistik yang akan datang. Korang kena jaga diri korang baik-baik. Kena jaga sentiasa diri korang tu. Stay safe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia dan salam satu Nusantara. Goodbye. Malam mistik.